أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang Ustazah kasihi? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk memahami keutamaan dalam tindakan, iaitu bidang Al-Quran. InsyaAllah ya, pelajaran 5, memahami keutamaan dalam tindakan. Jom kita teruskan. Sebelum itu kita lihat dulu objektif pembelajaran kita ataupun standard pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama, membaca ayat 19 hingga 20 surah At-Taubah dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Kedua, menyatakan terjemahan ayat atau maksud ayat. Ketiga, menjelaskan sebab turun ayat 19 surah At-Taubah. Yang keempat, menyatakan maksud fiqh al-awlawiyat. Yang kelima, menjelaskan kefahaman dan pelaksanaan fiqh al-awlawiyat dalam bidang berikut, iaitu yang pertamanya ilmu dan pemikiran, yang kedua dari aspek amalan, dan yang ketiga tuntutan syarak. Dan objektif yang keenam, menerangkan kepentingan fiqh al-awlawiyat terhadap individu dan masyarakat. Ketujuh, merumuskan pengajaran ayat dan menghubung kait dengan kehidupan kita. Dan yang ke-8, bijak menilai dan bertindak secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, ayat yang telah dibacakan tadi, mari kita baca semula supaya kita dapat membaca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak, kita lihat pula maksud ayat atau terjemahan ayat.
Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Seterusnya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sadaqallahul Azim. Baiklah, ayat ini kita tak baca bismillah sebab surah At-Taubah. Kita mula dengan ta'awuz. Sebab ayat ini diturunkan dalam keadaan yang tidak aman, di mana Allah murka kepada golongan munafik. Untuk kita mempelajari Al-Quran, khususnya ayat-ayat tertentu, menjadi keutamaan kita mengetahui sebab turun ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari Nu'man bin Bashir Al-Ansar Al-Ashan, ia berkata, suatu ketika berada di mimbar Rasulullah SAW bersama sejumlah sahabat, lalu seorang antara mereka berkata, aku tidak peduli untuk tidak mengerjakan sesuatu amal perbuatan kerana Allah setelah aku masuk Islam. Aku hanya akan memberi minum orang-orang yang melakukan haji. Seorang yang lain pula berkata, bukan hal itu, tetapi memakmurkan Masjidil Haram. Seorang lain lagi berkata, bukan demikian, akan tetapi jihad di jalan Allah lebih baik dari apa yang kalian katakan. Maka Umar Al-Khattab membentak mereka dan berkata, jangan kalian meninggikan suara di dekat mimbar Rasulullah SAW. Hari itu hari Jumaat. Jika kamu melakukan solat Jumaat, temuilah, setelah kamu melakukan solat Jumaat, maksudnya temuilah Rasulullah dan tanyakan tentang apa yang kalian perselisihkan. Lalu anjuran itu dilakukan, maksudnya mereka bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Allah turunkan ayat 19 dari surah At-Taubah. Ringkasannya, di mana daripada Nu'man bin Bashir terdapat beberapa orang sahabat Rasulullah SAW berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan kota Mekah. Ada yang menumpukan kepada memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji. Dia kata dia tak mau buat ibadah atau amal lain. Dia nak fokus kepada bagi minum orang yang menunaikan haji. Dia rasa itulah pahala paling besar. Ada pula sahabat yang kata dia nak tumpu kepada usaha untuk memakmurkan Masjidil Haram. Dia nak jaga, dia nak makmurkan Masjidil Haram saja. Dan ada pula sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Jadi percakapan mereka itu ditegur oleh Sayyidina Umar kerana tidak sopan berbincang, bercakap, bersembang atau meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah SAW, sedangkan pada hari itu adalah hari Jumaat. Kemudian Sayyidina Umar mengadu hal tersebut pada Rasulullah dan turunlah ayat 19 dari surah At-Taubah. Itu adalah sebab turun ayat. Anak-anak yang Ustazah kasihi, apa yang kita nak bincangkan dalam tajuk ini, kita nak tahu tentang al-awlawiyat, fiqh al-awlawiyat. Sebelum kita teruskan, kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan fiqh al-awlawiyat. Maksudnya ialah mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syar'i. Jadi apa yang perlu diutamakan? Jadi dalam spektrum ilmu, prinsip asas dalam fiqh al-awlawiyat, yang pertama mestilah bersumberkan dalil syarak. Kalau kita nak bagi keutamaan tu, mesti ada dalilnya. Yang kedua, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Bukan ikut hati kita atau ikut suka kita. Kalau perkara yang berurusan dengan agama, berkaitan dengan akidah, ibadah dan sebagainya. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Yang keempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Dan seterusnya, mengambil kira tahap keupayaan individu. Jadi aulawiyat atau keutamaan tu dia kadang-kadang berbeza mengikut individu atau keupayaan seseorang. Baiklah, so anak-anak faham iaitu kita mengutamakan perkara yang sepatutnya yang didahulukan berdasarkan prinsip syar'i atau syarak. Baiklah, bagaimana pula pelaksanaan fiqh al-awlawiyat dalam kehidupan? Baiklah, bidang pelaksanaan fiqh al-awlawiyat ada 3. Jadi 3 perkara. Yang pertama, ilmu dan pemikiran. Yang kedua,
bidang ataupun aspek amalan, dan yang ketiga dari aspek tuntutan syarak. Kita akan lihat satu persatu. Ilmu dan pemikiran. Dari prinsip am, mengutamakan usaha menuntut ilmu dan memahaminya berbanding amalan lain. Okey, contoh, aplikasi mengutamakan ilmu fardu ain berbanding ilmu fardu kifayah. Kalau seseorang tersebut, contoh ilmu solat berbanding dengan solat jenazah. Kalau seorang tu belum mahir lagi cara solat yang betul, maka keutamaannya belajar tentang solat dulu, solat fardu. Selepas dia dah mahir, barulah dia boleh belajar tentang solat jenazah, kerana ia merupakan ilmu fardu kifayah. Ya. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Pada waktu itu apa yang penting? Contoh, sekarang dalam keadaan sekarang ni, kita rasa lebih penting mendalami ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan ilmu perubatan berbanding dengan ilmu astronomi. Contohnya, mungkin suatu ketika nanti ilmu astronomi pula lebih penting daripada ilmu perubatan. Mungkin pada waktu itu telah ramai doktor dalam kalangan umat Islam. Itu contohnya, untuk kita aplikasi dalam kehidupan dari segi ilmu dan pemikiran. Okey, seterusnya dari aspek amalan. Prinsip amnya bermaksud mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang manfaat. Jadi kita nak tengok amalan yang banyak manfaat. Contoh aplikasinya, yang pertama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding yang kurang manfaat, mengikut situasi. Okey, dalam satu keadaan mungkin amal bersedekah tu lebih penting lagi daripada gotong royong. Sebab ada dalam kalangan ataupun ahli masyarakat kita, mungkin orang kampung kita atau yang setaman dengan kita, yang sangat memerlukan. Dari segi kewangan, maka lebih baik, lebih afdal kita bersedekah berbanding dengan kita mengajak ataupun buat aktiviti gotong royong. Itu contoh. Yang kedua, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat berbentuk peribadi. Kalau kita membantu masyarakat yang susah, itu lebih utama daripada kita beribadah seorang-seorang. Kita mungkin banyak membaca Quran, solat sunat dan sebagainya, tapi kita tak pedulikan masyarakat kita yang memerlukan bantuan, maka itu kita tidak memberi keutamaan yang sepatutnya. Okey, itu dari segi aspek amalan. Kita utamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang manfaatnya. Okey, yang ketiga, dari aspek tuntutan syarak, di mana dari segi prinsip am mengutamakan perkara pokok berbanding perkara cabang. Apa itu pokok, apa itu cabang? Ustazah akan jelaskan aplikasi macam mana kita nak mengamalkan, iaitu yang pertama, mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Utamakan fardu ain seperti tunaikan zakat sebelum kita sedekah. Kalau kita tak mengeluarkan zakat, tiba-tiba kita asyik sedekah sahaja, bermakna dari segi syarak, kita telah menyalahi tuntutan syarak. Jadi utamakan yang wajib. Jadi kita utamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Yang kedua, mengutamakan amalan fardu berbanding amalan sunat. Contoh, membantu ibu bapa berbanding dengan iktikaf. Iktikaf di masjid tu memanglah digalakkan sebab dia merupakan amalan sunat. Tetapi jangan sampai kita beriktikaf tapi kita mengabaikan ibu bapa yang memerlukan bantuan kita. Jadi anak-anak nampak dari segi keutamaannya dalam aspek tuntutan syarak. Seterusnya, tadi kita dah sebut tentang perkara pokok dan perkara cabang, iaitu usul dan furu'. Pokok tu usul dari segi istilah syarak, dan perkara cabang tu disebut furu', perkara cabang. Ini dalam bahasa Arab lah. Apa yang dimaksudkan dengan perkara pokok atau usul adalah perkara asas dalam Islam, seperti keimanan kepada Allah. Itu asas kan, memang tak boleh tidak, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikut rukun-rukun iman yang telah ditetapkan. Ada 6 rukun iman, maka 6 lah wajib ke atas kita percaya ke 6 rukun tersebut. Itu merupakan perkara usul. Manakala perkara-perkara cabang atau furu' pula, contoh diberikan seperti hukum pelaksanaan solat berjamaah. Ada perbezaan dari segi pendapat. Pelaksanaan solat berjamaah, adakah dia wajib, adakah dia sunat muakkad? Itu perkara-perkara furu'. Sama juga macam kita berwuduk. Nak solat, kita wajib berwuduk.
Itu memang usul dah, memang tak boleh dipertikaikan. Tapi cara wuduk mungkin berbeza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Itu adalah perkara furuk yang tak perlu kita bergaduh lah ataupun kita berselisih faham. Yang penting kita ada rujukan daripada dalil-dalil yang sahih, dalil yang dipercayai, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepentingan fiqh aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Kenapa pentingnya fiqh aulawiyat ni? Kita kena ada keutamaan dalam hidup kita. Bukan kita buat ikut suka kita. Yang pertama, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Kan, kalau dia banyak duit, dia tak semestinya dia boleh buat apa yang dia suka dengan wang yang dia ada. Tapi fiqh aulawiyat ni mengajar kita di mana keutamaan yang patut kita berikan. Seterusnya kita lihat yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Kalau kita tahu di mana keutamaan. Dan yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Kita ikut mana yang sepatutnya kita utamakan, insya-Allah, supaya kita menjadi Muslim yang terbaik. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam mengurus kehidupan. Kita membantu masyarakat. Kita tidaklah mementingkan diri kita semata-mata. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam melaksanakan tuntutan syariat. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang mengurus sistem kehidupan dengan cekap. Masya Allah, hebat kan? Bila kita faham fiqh aulawiyat ini, dapat mewujudkan, melahirkan kesejahteraan dalam masyarakat, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dan individu dalam melaksanakan tuntutan syariat, dan dapat mewujudkan masyarakat yang berjaya mengurus sistem kehidupan dengan cekap, insya-Allah. Dan akhir sekali kita lihat pengajaran ayat. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa meningkatkan iman kepada Allah agar Allah menerima segala ibadah kita. Ingat huraian ayat, pengajaran ayat, mesti ada kita hendaklah, atau umat Islam hendaklah, dan mesti ada dia punya huraian agar Allah menerima ibadah kita, contohnya. Yang kedua, kita hendaklah berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya mendapat ganjaran di sisi Allah. Yang pertama tadi kita tingkatkan iman. Yang kedua, kita azam untuk berjihad. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya lebih produktif. Berhijrah untuk sentiasa buat lebih baik. Kalau hari ni kita solat, contohnya solat sunat 4 rakaat, besok kita tambah jadi 6 rakaat. Jadi insya-Allah kita sentiasa cuba menambahkan amal kita, sama ada amal-amal fardu, amalan sunat ataupun amalan yang melibatkan masyarakat. Dan yang keempat, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan agar kita berjaya di dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah dengan 4 pengajaran ni, Ustazah harap anak-anak faham dalam konsep fiqh aulawiyat, di mana dengan kita memahami Islam yang sebenar dan jelas dengan ilmu yang betul, maka kita boleh menjadi seorang Muslim yang lebih cemerlang, insya-Allah gemilang dan terbilang. Jadi terima kasih Ustazah ucapkan kerana sudi menonton video ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan segala suruhan Allah dan Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan berdasarkan ilmu yang benar. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita kurang ilmu, kurang kefahaman, maka susah kita nak menjadi seorang Muslim yang produktif. Maka teruskan mencari ilmu. Di mana sahaja kita berada, kita sentiasa menambahkan ilmu kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita agar mendapat keredaan Allah, insya-Allah. Sekian dahulu untuk kali ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada Ustazah minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.